Sebelum cuti raya ni, cuti perayaan, saya rasa kita berhenti pada bahagian 6.4 iaitu terbitan untuk peringkat lebih tinggi. Kita dah lihat apa yang dimaksudkan dengan pembezaan pertama, uh, bagaimana penggunaan pembezaan pertama, bagaimana pembezaan pertama kita boleh kaitkan dengan keturunan fungsi dan kita boleh dapat kita boleh mencari garisan tangent, iaitu apa yang dimaksudkan dengan garisan tangent. Jadi daripada konsep-konsep tersebut, kita akan sambung pada bahagian 6.5 ni, iaitu teknik pembezaan dan juga keturunan fungsi. Seperti mana yang dah disebutkan sebelum ni, memangnya ada kaitan di antara pembezaan dengan keturunan fungsi. Jadi kat sini kita ada kalau lihat muka surat 13 dan nota. Kemudian muka surat 6.6 ni, muka surat ke-14, kita ada teknik pembezaan dan kecekungan fungsi. Okey, daripada pembezaan kita akan lihat sama ada fungsi tersebut cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Jalan Rajah 6.3 ni kalau dia cekung ke atas, maksudnya dia berbentuk U. Jadi dia ada titik minimum. Nanti kita akan gunakan kaedah pembezaan pertama untuk mengenal pasti sama ada cekung ke atas ataupun cekung ke bawah. Manakala kalau cekung ke bawah seperti ni, dia berbentuk N, maksudnya fungsi tersebut ada titik maksimum dia. Kemudian kita ada nilai ekstrem relatif. Nanti kita akan lihat apa yang dimasukkan dengan ekstrem relatif, titik maksimum, titik minimum dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk fungsi dengan menggunakan kaedah keturunan. Okey. Jadi ada beberapa muka surat ni saya nak tunjukkan satu saja. Jadi kalau lihat bermula daripada muka surat yang yang ke-13 ni, berkaitan dengan kecekungan fungsi ni. Okey. 13 dan 14 saya boleh tunjukkan secara sekali. Kita lukis saya lukis apa-apa fungsi, apa-apa bentuk fungsi. Kalau lihat dalam ekonomi kita ada satu fungsi, kalau lihat kita ada kaedah pertumbuhan kadar pertumbuhan ekonomi kita ada fungsi yang meningkat kemudian dia menurun. Saya lukis satu fungsi. Katakan mula-mula fungsi tersebut meningkat. Bergetar sikit pen ni. Okay. Fungsi dia meningkat, menurun, kemudian dia meningkat. Katalah ini apa-apa bentuk fungsi. Kita tahu bila kita lukis bentuk kita lukis bentuk fungsi, paksi melintang masih untuk X dan paksi menegak masih untuk Y. Seperti biasa bagi fungsi tersebut. Jadi kalau kita lihat pada fungsi ni dia ada pattern dia. Mula-mula dia meningkat, kemudian dia menurun dan kemudian dia meningkat balik. Dalam matematik kita ada satu fungsi dinamakan fungsi kuadratik yang berbentuk dia ada dua pergerakan seperti ini. Dalam konsep keturunan, bila kita lihat dalam konsep keturunan, kalau dalam bentuk fungsi linear, kalau kita boleh lihat keturunan dengan jelas. Katalah fungsi ni saya bahagikan kepada beberapa bahagian, beberapa zon. Beberapa bahagian ataupun beberapa zon. Katalah saya nak pecahkan pada bahagian di mana dia meningkat dan menurun tu. Jadi ada beberapa zon. Katalah saya letak dia, ni zon A dia. Ni zon A. Okay, yang ini ialah zon B, inilah zon C. Ada zon A, kalau saya lihat pada zon A, saya dapati fungsi tersebut apabila nilai X meningkat, nilai Y pun akan meningkat. Iaitu fungsi tersebut dalam keadaan yang semakin meningkat. Seolah-olah dia macam bercerun positif. Seolah fungsi tersebut macam bercerun positif. Kalau konsep keturunan, kita guna apa? Kita guna M lebih besar daripada kosong. Konsep keturunan. Tapi pada zon B, bila dia pergi pada zon B, apabila X meningkat, nilai fungsi tersebut, nilai Y semakin menurun. Jadi seolah-olah wujud hubungan negatif antara X dan Y. Iaitu dalam konsep keturunan, nilai curun dia adalah negatif. Lebih kecil daripada kosong. M nilai slope.
Kemudian pada zon C, dia berubah pula. Berubah lagi. Apabila X meningkat, Y juga akan meningkat. Jadi dia menunjukkan turun dia fungsi tersebut adalah bernilai positif. Ini dalam konteks keturunan yang biasa kita lihat. Masih konsep keturunan, cuma saya nak ubah dalam bentuk dy dx. Dan pada kuliah yang lepas telah dinyatakan bahawa keturunan fungsi adalah berkaitan dengan pembezaan pertama. Dengan menggunakan pembezaan pertama, kita boleh mendapatkan nilai keturunan. Jadi pada zon A, bila saya lakukan pembezaan pertama pada zon A, nilai pembezaan pertama maksudnya saya gantikan nilai X tersebut pada mana-mana titik dalam zon A ni, oleh kerana turun dia positif, bermaksud nilai pembezaan pertama, kalau saya tulis sebagai begini, saya ringkaskan, F prime X dia, mesti positif. Kita tukar color dia jadi color lain lah, supaya nampak perbezaan. Kita warna biru. Okay, nilai pembezaan pertama pada zon A ni, dia adalah positif. Nilai dy dx. Begitu pada B. B, bila awak lakukan pembezaan pertama, nilai pembezaan pertama pada B ni, iaitu nilai pembezaan pertama dia mesti negatif. Dan C sama dengan A. Nilai pembezaan pertama adalah positif. Jadi bila kita buat pembezaan pertama pada satu titik, seperti yang telah saya jelaskan dalam video sebelum ni, nilai pembezaan pertama pada satu titik nilai X akan menjadikan adalah sama dengan nilai keturunan fungsi tersebut pada titik X tersebut. Jadi contohnya kalau saya buat dy dx, saya ambil contoh, saya buat dy dx, pembezaan pertama katalah fx sama dengan negatif 2x contohnya. Jadi ini adalah nilai pembezaan pertama. Pada X sama dengan kosong, kalau saya contoh, pada X sama dengan 1, saya gantikan X sama dengan 1, saya dapat negatif 2. Jadi maksudnya nilai keturunan fungsi tersebut pada titik X sama dengan 1 ialah negatif 2. Dan apabila saya gantikan X katalah X sama dengan negatif 10. Negatif 10 kali dengan negatif 2, saya akan dapat positif 20. Jadi apabila X pada titik X sama dengan negatif 10, nilai turun dia adalah positif, iaitu positif 20. Jadi kat situ contoh di mana nilai X yang berbeza menghasilkan nilai turun yang berbeza. Sama kes dia begini. Sama kes dalam rajah yang saya tunjukkan ni. Iaitu pada zon A, nilai pembezaan pertama dia positif, menunjukkan turun dia pada mana-mana titik di bahagian tersebut adalah positif. Dan pada zon B, nilai pembezaan pertama dia adalah negatif. Maksud turun dia adalah negatif. Begitu juga pada C, nilai pembezaan pertama dia akan bernilai positif. Jadi saya dalam kelas ni awak perlu faham pembezaan pertama dalam konteks keturunan sebegini. Jadi apabila di zon A ni, okey, kalau lihat dalam notam muka surat surat muka surat yang ini. Okey, notam muka surat yang ini, kalau lihat bahagian ni fungsi menokok dan fungsi menyusut. Apa maksud fungsi menokok, fungsi menyusut ni? Fungsi menokok, fungsi menyusut. Fungsi menokok, fungsi meningkat ni, menokok ni maksudnya dia meningkat. Menokok ni bahasa klasik. Menyusut berkurangan. Okey, selagi nilai pembezaan pertama dia adalah positif, maksudnya fungsi tersebut berada dalam keadaan yang semakin meningkat. Seperti dalam rajah A dan rajah B. Jadi dengan nilai pembezaan pertama tu, kita boleh tahu fungsi tersebut sedang meningkat ataupun sebaliknya. Begitu juga, kita lihat gambar rajah di bawah, fungsi apabila nilai pembezaan pertama adalah negatif, tahu turun dia negatif bermaksud fungsi tersebut dalam keadaan yang semakin berkurangan. Dalam arti kata lain, apabila X meningkat, Y akan semakin berkurangan. Itu yang dimasukkan menyusut dan menokok. Jadi kalau pergi balik pada rajah yang saya lukis tadi ni, jadi kita tahu pada zon A fungsi tersebut sedang meningkat. Pada zon B fungsi tersebut sedang menyusut. Pada zon C fungsi tersebut sedang meningkat. Bila kita lukiskan, kita akan dapat seperti zon A, zon B, zon C.
Untuk dapat maklumat begitu, sama ada fungsi tersebut sedang meningkat ataupun sedang berkurangan, kita tidak perlu lukis pun tak apa. Kalau kita faham konsep pembezaan pertama. Dalam erti kata lain, hanya lakukan pembezaan pertama dan cari nilai kecurangan dia. Seperti yang saya sebutkan tadi kan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bagi fungsi yang ini, fungsi fx sama dengan negatif 2x. Nampak? Kita tak lukis pun fungsi ni. Okey. Kita tidak lukis pun fungsi ni. Kita hanya tahu kalau kita buat pembezaan pertama, ini adalah fungsi asal dia fx sama dengan negatif x kuasa 2. Jadi bila kita buat pembezaan pertama, kita akan dapat fungsi yang ini kan. Saya tidak lukis pun fungsi ni. Kita tidak lukis pun fungsi ni, kita boleh tahu fungsi tersebut sedang meningkat ataupun sedang menurun. Macam mana cara dia? Kalau berdasarkan raja, seperti raja yang saya tunjukkan tadi, kalau yang ini kita hanya ambil satu titik. Katalah saya ambil satu titik, katalah x sama dengan positif 2. Okey, berapa nilai perbezaan pertama dia? F prime positif 2 sama dengan negatif 2 darab 2 sama dengan negatif 4. Iaitu pada titik x sama dengan 2, nilai curang fungsi tersebut ialah negatif 4. Hanya berdasarkan nilai pembezaan pertama, kita boleh buat kesimpulan bahawa pada titik x sama dengan 2, fungsi tersebut sedang berkurangan, sedang menyusut. Katalah saya pilih titik yang lain. Katalah x sama dengan negatif 5. Jadi berapa nilai pembezaan pertama dia? F prime negatif 5 sama dengan negatif 2 darab dengan negatif 5. Saya dapat positif 10. Okay. Ini apa maklumat yang diberikan? Jadi berdasarkan maklumat yang diberikan ni, kita boleh tahu bahawa pada titik x sama dengan negatif 5, fungsi tersebut sedang meningkat. Ini kalau kita signifikannya kita belajar fungsi, kita belajar nilai pembezaan. Jadi bila kita lukis, ini cara lukisan ni ialah secara teori dia. Jadi kalau kita ada fungsi tersebut, kita boleh tahu keadaan fungsi tersebut tanpa kita lukis. Yang kedua, tadi saya ada sebut ni fungsi cekung ke bawah, cekung ke atas. Bentuk fungsi tersebut bentuk n ke bentuk u. Awak selalunya gunakan istilah dia bentuk n ataupun bentuk u. Dalam exam tak boleh gunakan bentuk n dan bentuk u tu. Itu bukan bahasa rasmi dia. Jadi awak kena gunakan bentuk sama ada dia berbentuk cekung ke bawah ataupun cekung ke atas. Okey. Apa maksud cekung ke atas? Macam mana nak tahu fungsi tersebut cekung ke atas? Kalau berdasarkan nota ni. Fungsi tersebut akan berbentuk cekung ke atas. Kita boleh tahu dia dengan menggunakan dua cara. Okey. Cara yang pertama, ini cara yang kedua. Cara yang pertama kita balik pada fungsi ni. Untuk mengetahui sama ada dia cekung ke atas ataupun cekung ke bawah, kita lihat perubahan tanda tersebut apabila fungsi tersebut melalui satu titik yang dinamakan pada satu titik yang tertentu. Yang pertama kita kena tahu pada titik yang dinamakan sebagai titik pegun ataupun titik kritikal dia. Untuk mengetahui sama ada dia cekung ke atas ataupun dia cekung ke bawah. Okey, titik pegun ataupun titik kritikal ni, okey, dia punya istilah dia awak boleh jumpa di muka surat yang ini bahagian B ni, muka surat berapa ni? Muka surat yang ke-18. Muka surat yang ke-18 kita lihat titik pegun, titik kritikal, titik genting. Okey, titik pegun, titik kritikal ataupun titik genting ni, okey, dia merujuk pada satu titik di mana nilai cerun fungsi tersebut sama dengan kosong. Nilai cerun bagi fungsi tersebut sama dengan kosong. M sama dengan kosong. Jadi tadi kita dah tahu nilai cerun dia positif, nilai cerun dia negatif. Fungsi tersebut untuk mendapatkan titik pegun ataupun titik kritikal, kita perlu dapatkan titik di mana fungsi tersebut mempunyai nilai cerun sama dengan kosong. Dan dalam bahasa lain, dalam konteks pembezaan pertama, titik kritikal tersebut berlaku pada titik di mana nilai pembezaan pertama dia sama dengan kosong. Dia bukan positif, dia bukan negatif, tapi nilai dia adalah kosong. Contoh kat sini, kalau awak lihat macam mana nak faham ni,
Kalau lihat pada zon A tadi, apa yang saya katakan tadi, pada zon A, nilai turun adalah positif. Nilai pembezaan pertama adalah positif. Kemudian, apabila dia melepasi satu titik tertentu, fungsi tersebut apabila dia melepasi satu titik tertentu, katakanlah di sini saya padam yang ni, saya nak tulis pada satu titik tertentu, katakanlah titik X1. Saya letak sini X1, X2. Fungsi tersebut, apabila dia melalui titik X1, apabila ia melepasi titik X1, kecerunan dia berubah tanda daripada positif kepada negatif. Nampak tak? Mula-mula pada zon A dia positif. Sampai ke titik X1, kemudian selepas X1, dia berubah tanda jadi negatif. Jadi dalam konteks matematik, bila kita belajar dalam konteks matematik, nombor negatif nak tukar jadi nombor positif, dia mesti melalui satu titik, iaitu nombor kosong. Sebab tu pada titik X1, fungsi tersebut adalah titik X1 tersebut, pada titik X1, nilai kecerunan fungsi tersebut adalah sama dengan kosong, dan X1 ialah titik pegun dia. Jadi kalau kita buat nilai pembezaan pertama, F prime untuk X1, kita gantikan X1 dalam fungsi, nilai kecerunan dia sama dengan kosong, nilai pembezaan pertama dia sama dengan kosong. Dan berdasarkan contoh ni, selain daripada titik X1, kita ada juga titik X2. Iaitu pada titik X2, kita dapati fungsi tersebut juga berubah tanda. Pada zon B, dia bercurun negatif. Kemudian, selepas pada zon B dia bercurun negatif. Kemudian selepas melalui titik X2, dia berubah tanda. Kecerunan dia berubah tanda daripada negatif kepada positif. Jadi pada titik X sama dengan 2, pada titik X sama dengan 2, kita tahu nilai kecerunan dia di sini sama dengan kosong, ataupun nilai pembezaan pertama pada titik X2 sama dengan kosong. Jadi titik X1 dan titik X2 ni dia unik. Kenapa dia unik? Kerana pada titik ni, nilai kecerunan sama dengan kosong. Dan titik X1 dan X2 ni lah yang dinamakan sebagai titik genting ataupun titik pegun. Tapi nama yang popular dia ialah titik genting ataupun titik pegun. Jadi kita boleh dapatkan berapa nilai titik koordinat. Selalunya bila sebut titik pegun, titik genting, kita perlu tahu nilai koordinat dia. Bila dapat nilai X, kita masukkan X dalam fungsi, kita dapat nilai Y. Nanti dalam contoh kita akan buat. Okey, itu yang dinamakan titik pegun dan titik genting. Jadi, macam balik pada soalan tadi, macam mana nak tahu bentuk fungsi tersebut cekung ke atas ataupun cekung ke bawah, sama ataupun tidak tahu titik pegun tersebut adalah titik maksimum ataupun titik minimum. Jadi kalau berdasarkan contoh ni, saya ada dua titik X1 dan titik X2. Apa persamaan di antara kedua-dua titik X1 dan X2 ni? Pada titik X1 dan X2, nilai cerun bagi fungsi tersebut sama dengan kosong. Itu persamaan dia. Tetapi, kalau awak lihat, X1 adalah titik maksimum. Titik dia berada di atas. X2 adalah titik minimum. Seolah-olah dia macam titik minimum. Dia berada di bawah. Jadi titik X2 lebih rendah daripada titik X1. Walaupun nilai cerun dia adalah sama. Jadi, kita perlukan satu lagi maklumat. Kalau saya dapat nilai pembezaan pertama sama dengan kosong, itu menunjukkan titik tersebut, pada titik tersebut itu adalah titik pegun, ataupun titik genting dia. Titik genting ataupun titik kritikal dia. Dan nama yang lebih umum, nama yang lebih umum dalam nota buku surat yang seterusnya ada, titik genting, titik pegun juga dikenali sebagai titik ekstrim. TKS, titik ekstrim bagi fungsi tersebut. Ini nama umumnya. Nama umumnya ialah titik ekstrim. Nama detail dia titik genting. Nama yang lain titik genting, titik kritikal ataupun titik pegun. Okey, titik ekstrim ni dia ada dua. Titik ekstrim ni dia ada dua. Satu titik maksimum,
satu lagi titik minimum. Okey, kalau saya tulis dekat sini, kita boleh sebut titik ekstrim. Satu ciri dia, nilai pembezaan pertama sama dengan kosong. Dan dia ada dua. Maksimum dan minimum. Titik maksimum ataupun titik minimum. So macam mana saya nak tahu titik ekstrim tersebut titik maksimum ataupun titik minimum. Itu persoalan dia. Kita tahu bila kita dapat nilai pembezaan pertama dia sama dengan kosong, dia titik ekstrim. Kita nak tahu dia titik maksimum ke dia titik minimum. Ataupun dia titik pada X1 ke titik X2. X1 ni macam titik maksimum, X2 macam titik minimum. Okay, cara yang ada dua cara. Cara yang pertama ialah kita lihat perubahan kecerunan dia. Jika kita pilih, kita lihat perubahan kecerunan sebelum titik X1 dan selepas titik X1. Dalam contoh ni, cerun dia berubah daripada positif kepada negatif. Nilai pembezaan pertama dia berubah daripada positif kepada negatif. Jadi, sebelum X1, cerun dia positif. Selepas X1, cerun dia negatif. Jadi, X1 ialah titik maksimum yang pertama. Ataupun bentuk fungsi dia adalah cekung ke bawah. Ini maksud bentuk fungsi cekung ke bawah. Dia bentuk begini, jadi titik dia adalah titik maksimum. Pada titik X2 pun sama. Lihat nilai kecerunan sebelum X2 dan selepas X2. Jika kecerunan dia berubah daripada negatif kepada positif, jadi sebelum X2 cerun dia positif, selepas X2 cerun dia sebelum X2 cerun dia negatif, selepas X2 cerun dia positif, jadi titik X2 ialah merupakan titik minimum. Itu kaedah yang pertama. Kita nak tentukan sama ada titik ekstrim tersebut titik maksimum ataupun titik minimum. Titik maksimum, kita lihat cerun dia sebelum dan selepas titik ekstrim tersebut. Kalau dia berubah tanda daripada positif kepada negatif, maksudnya itu adalah titik maksimum. Dan sebaliknya, jika perubahan tanda sebelum titik ekstrim dia adalah negatif, cerun dia negatif, selepas titik ekstrim cerun dia adalah positif, jadi itu adalah merupakan titik minimum. Okey. Itu cara yang pertama. So, kita tentukan sama ada titik ekstrim tersebut titik maksimum ataupun titik minimum. Cara yang kedua adalah dengan melalui pembezaan kedua. Buat pembezaan kedua. Peringkat yang lebih tinggi. Lihat nilai pembezaan kedua dia sama ada nilai pembezaan kedua dia negatif ataupun sama ada nilai pembezaan kedua dia positif. Okey. Pada titik genting tadi. Kalau lihat pada nota yang saya bagi, jika pembezaan kedua dia positif, bentuk kelok dia ialah cekung ke atas seperti ni. Jadi titik ekstrim tersebut akan berada di bawah ni. Titik ekstrim tersebut merupakan titik minimum. Bentuk cekung ke atas bahagian ini. Cekung ke atas. Jadi dia ada titik nilai pembezaan kedua dia ialah positif. Titik dia ialah titik minimum. Jadi kalau kita pergi pada rajah, nilai pembezaan kedua dia adalah positif. Okey, yang ini positif. Jadi titik tersebut tadi ialah bentuk rajah dia ialah bentuk cekung ke atas. Dia bentuk cekung ke atas. Titik dia adalah titik minimum. Yang kedua, jadi kalau berdasarkan rajah kita tadi, okey, bentuk cekung ke atas, nilai pembezaan yang kedua di sini. Nilai pembezaan yang kedua di sini adalah positif. Nilai pembezaan pertama sama dengan kosong. Nilai pembezaan kedua yang bernilai positif. Nilai pembezaan kedua yang positif. Kalau berdasarkan kalau lihat pada nota ni. Dan lawan dia ialah cekung ke bawah. Okay, jadi kalau kita ada cekung ke atas, apa maksud cekung ke bawah? Cekung ke bawah maksudnya dia berlawanan dengan cekung ke atas. Cekung ke bawah bermaksud nilai pembezaan kedua dia negatif. Bentuk kelok dia adalah cekung ke bawah. Jadi kita ada titik dia adalah titik maksimum. Jadi kalau lihat pada bahagian ni, jika pembezaan kedua negatif, bentuk kelok ialah cekung ke bawah. Jadi kita akan ada titik maksimum. Jadi dalam kes ni,
Dan pada titik X1, pembezaan kedua dia adalah negatif. Pembezaan kedua dia adalah negatif. Double prime lah kalau pembezaan kedua, yang double prime. Jadi itu signifikannya nilai pembezaan pertama, pembezaan kedua untuk menentukan bentuk kelok tersebut. Okay. Ini yang saya dah masuk tadi, titik ekstrim relatif ni, titik maksimum ataupun titik minimum. Okay, detail dia awak boleh baca dalam nota yang saya dah lampirkan. Ni raja yang sama yang saya yang saya dah explain tadi, dah huraikan tadi. Ni seperti yang ditunjukkan dalam raja ni, maksimum, minimum, ni dia punya kategori dia. Fokus kita pada titik seperti P1, P2. Titik P3 ni pun ada. Tapi kita tak fokus dalam kelas ni. Untuk pengetahuan awak boleh baca pada bahagian tersebut. Ini pun yang saya dah sebut tadi, cekung ke atas dan minimum relatif, cekung ke bawah dan maksimum relatif. Konsep dia sama seperti yang saya sebutkan tadi.